Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hari Jumaat bersamaan 19 hari bulan 2 2021. Ya, ataupun disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam bermaksud penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Baik. Hari ini untuk sesi kali ini adalah untuk subjek tajwid buat kali yang ketiga. Ya, sesi yang ketiga. Minggu lepas kita cuti tahun baru Cina. Jadi pada minggu ini adalah kelas yang ketiga untuk subjek tajwid. Jadi seperti biasa, sebelum kita mula, tolong buka buku teks tajwid terlebih dahulu. Nak belajar kena ada buku. Jadi buka buku tajwid. Baik. Sekejap, kita share screen. Okey, nampak tak? Buku Ustaz ni. Minggu lepas, sebelum daripada cuti panjang, kita sudah masuk dalam bab makhraj al-jawfi. Tengok ni, makhraj al-jawfi. Apa itu makhraj al-jawfi? Makhraj al-jawfi adalah tempat keluar huruf iaitu daripada rongga mulut. Itu yang pertama. Kita dah belajar sebelum ini. Jadi untuk kelas hari ini, tanpa Ustaz lengahkan masa, kita masuk kepada makhraj yang kedua, iaitu makhraj al-halqi. Makhraj ada berapa? Tengok buku teks. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk hari ini kita masuk makhraj yang kedua. Tolong buka muka surat 6. Ya, buku tajwid buka muka surat 6. Baik, kita nak masuk tajuk makhraj al-halqi. Baik. Apa itu makhraj al-halqi? Makhraj al-halqi, dengar elok-elok. Makhraj al-halqi adalah tempat keluar huruf daripada halqum. Sebab itu disebut al-halqi. Al-halqi iaitu halqum. Halqum mana? Sini. Jadi al-halqi adalah halqum. Halqum itu daripada bahasa Arab iaitu al-halqi. Baik. Al-halqi ataupun halqum, dia dengar ya, al-halqum. Al-halqi ataupun halqum dipecahkan kepada 3 bahagian. Dipecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama tengok, Ustaz baca kamu ikut. Aqsal halqi, iaitu pangkal halqum. Pangkal halqum maknanya dekat tempat permulaan halqum. Baik, apakah huruf yang keluar daripada pangkal halqum? Hurufnya adalah hamzah dan juga ha. Hamzah dan juga ha. Baik, cuba sebut huruf hamzah atas. Hamzah berbaris atas bunyi dia a. A bunyinya keluar daripada pangkal halqum. Sama juga huruf ha, ha atas ha. Huruf ha keluar daripada pangkal halqum juga. Dia tak keluar ikut mata, dia tak keluar ikut hidung, tapi dia keluar ikut halqum, iaitu bahagian pangkal, bahagian permulaan halqum. Tak kisahlah baris bawah ke, baris depan ke, tetapi asalkan dia huruf hamzah dan juga huruf ha, maka tempat keluarnya adalah di bahagian pangkal halqum. Contoh a, i, u keluar daripada pangkal halqum, ataupun untuk huruf ha, ha, hi, hu pun keluar daripada pangkal halqum. Boleh? Baik. Seterusnya,
Bahagian yang kedua halqum, ya, bahagian yang kedua untuk makhraj al-halqi adalah wastul halqi. Cuba wastul halqi. Baik, apakah wastul halqi? Wastul halqi adalah tengah halqum. Di bahagian tengah halqum. Di bahagian tengah halqum. Baik, cuba tengok gambar pertama tadi. Dekat mana pangkal halqum? Ni, tengok mouse ustaz. Pangkal halqum berada di ni warna putih ni. Yang ada bulat putih-putih ni. Ini adalah tempat permulaan halqum, iaitu tempat keluarnya huruf hamzah dan juga huruf ha. Baik, gambar rajah yang kedua merupakan makhraj wastul halqi ataupun tempat keluar huruf iaitu di tengah halqum. Tengah halqum kat mana? Dekat sini. Dekat atas sikit. Dekat atas sedikit daripada pangkal halqum. Halqum ni tempat dia warna biru. Ni kalau kamu tengok gambar ni ada warna biru. Warna biru ini semuanya adalah halqum. Permulaannya dekat bawah. Itu pangkal halqum dekat bawah. Tengah halqum dekat bahagian tengah lah. Kemudian hujung halqum, tengok mouse ustaz, iaitu berada di hujung warna biru ni. Ni warna biru ni, hujung dia disebut sebagai hujung halqum. Baik. Cuba tengok gambar rajah kedua dulu, iaitu wastul halqi, tengah halqum. Baik, apakah huruf bagi tengah halqum? Hurufnya ada dua juga, iaitu huruf ha dan juga ain. Baik, cuba kita sebut ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Baik, huruf ha, hi, hu keluarnya di tengah halqum. Boleh? Baik, sama juga dengan huruf ain. Cuba sebut. A, ai, au. A, ai, au. Baik, a, ai, au pun sama juga keluar di bahagian tengah halqum. Huruf ain, huruf ha tak keluar dekat hidung. Kalau kamu tutup hidung, kamu masih boleh mengeluarkan huruf ain dan juga ha kerana dia bukan keluar dekat hidung. Cuba tutup. A, ai, au. Nampak? Masih boleh keluar huruf. Kenapa? Kerana huruf ha dan ain keluar di bahagian halqum, iaitu di bahagian tengah halqum. Dia tidak keluar melalui hidung. Boleh? Baik. Bahagian yang ketiga, bahagian halqum yang ketiga adalah adnal halqi. Cuba. Adnal halqi. Baik. Adnal halqi adalah hujung halqum. Hujung halqum. Baik. Hujung halqum maknanya dekat bahagian atas. Ni bahagian atas. Bahagian atas ni sebut sebagai hujung halqum. Pangkal halqum dekat bawah, tengah halqum dekat tengah, hujung halqum dekat bahagian atas. Boleh? Baik. Apakah huruf yang keluar daripada hujung halqum? Hurufnya ada dua juga, iaitu huruf kha dan juga ghin. Tengok ni, kotak warna pink, huruf kha dan juga huruf ghin. Cuba sebut. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Nampak? Bila kamu sebut kha, khi, khu, kamu akan rasa dekat bahagian hujung halqum. Sebab apa? Sebab huruf itu keluar dekat situ. Kamu akan terasa dekat sini. Kha, khi, khu. Sebab apa? Sebab huruf dia keluar dekat hujung halqum. Jadi hujung halqum kamu akan terasa. Sama juga dengan huruf yang kedua, huruf ghin. Gha, ghi, ru. Gha, ghi, ru. Jadi gha, ghi, ru pun keluar dekat hujung halqum. Bila kamu sebut huruf ghin, kamu akan terasa dekat hujung halqum. Sebab dia keluar dekat situ. Kalau kamu sebut huruf
A, huruf hamzah, A, I, U. Kamu tak terasa dekat hujung halkum. Tapi kamu rasa dekat pangkal halkum, dekat bawah. Dekat bawah ni pangkal halkum. Kamu akan rasa dekat sini. Tengok gambar ustaz ni. Ni pangkal halkum. Kamu akan terasa dekat situ. Sebab huruf hamzah dan juga huruf ha keluar dekat situ. A, I, U. Ha, hi, hu. Jadi itu adalah tempat keluar untuk huruf hamzah dan juga ha. Baik. Kalau kamu perasan, untuk makhraj al-halqi ini, dia ada enam huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Baik, disebut sebagai makhraj halqi kerana keenam huruf ini keluar melalui halqum. Yang mana kalau kamu perasan, huruf izhar khalqi juga adalah keenam huruf. Kenapa huruf izhar halqi ada 6? Sebab halqum itu mengeluarkan enam huruf. Sebab itu izhar halqi ada 6. Dan keenam huruf ini berada ataupun keluar melalui halqum. Yang mana halqum itu ustaz pecahkan kepada 3. Pangkal halqum, tengah halqum dan hujung halqum. Boleh? Setakat ni faham tak? Jadi pangkal halqum ada 2 huruf, hamzah dan ha. Tengah halqum ada 2 huruf, ha dan juga ain. Hujung halqum ada 2 lagi huruf, iaitu kha dan juga ghin. Total ataupun kesemua hurufnya menjadikan huruf al-halqi ada 6. Boleh faham ke tidak? Ingat ya, makhraj halqi sama dengan huruf izhar halqi, iaitu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Hamzah, ha, pangkal halqum. Lagi apa? Ain, ha, tengah halqum. Ghin, kha, hujung halqum. Boleh faham? Baik. Buka muka surat 7. Baik, cuba tengok. Perhati dan faham. Ustaz baca, kamu ikut. Pengertian al-halqu ialah bahagian halqum. Al-halqi adalah halqum atau kerongkong. Jadi halqum dan kerongkong adalah benda yang sama. Kamu nanti kalau kamu tulis dalam buku teks, dalam periksa, nak tulis halqum pun boleh, nak tulis kerongkong pun boleh. Dua-dua itu diterima. Boleh? Baik. Yang kedua, huruf-huruf yang keluar dari al-halqu ialah ada 6. Huruf-huruf yang keluar daripada halqum ada 6. Ikut ustaz. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ulang balik. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi 6 huruf keluar daripada halqum. Baik, pecah balik. Bahagian makhraj al-halqu ada 3. Seperti yang ustaz terangkan tadi. Yang pertama, ikut. Yang pertama, aqsal halqu, pangkal halqum. Yang kedua, wastul halqu, tengah halqum. Yang ketiga, adnal halqu, hujung halqum. Jadi ada 3 bahagian. Pangkal, tengah, hujung. 3 bahagian al-halqi dan juga ada 6 huruf yang keluar daripada makhraj al-halqi. Baik, tengok yang bahagian bawah pula. Yang ini dia nak terangkan tentang contoh-contoh ayat yang keluar daripada makhraj al-halqi. Baik, ikut ustaz baca. Huruf hamzah ha
cara mengenal. Macam mana tu? Dia letak tanda mati. Baik, contoh ayat. Yu'minuna. Kalau kamu tengok dekat huruf merah ni, ada huruf hamzah tanda mati. Jadi dia keluar daripada contohnya yu'minuna, maka nak sebut yu itu akan keluar daripada huruf hamzah, itu akan keluar daripada halkum. Contoh lain, asyahri. Jadi ada huruf ha. Bila ada huruf ha, maknanya dia keluar daripada halkum. Baik, tengok bahagian kedua. Ha dan ain. Contoh ayat. Innallah yuhibbul muhsinin. Baik, jadi ada huruf ha. Bila ada huruf ha, maka dia keluar daripada halkum juga. Tapi bahagian tengah halkum. Boleh? Contoh yang bawah ni. Wala ta'tadu. Baik, ta'tadu ada huruf ain. Bila huruf ain, maka dia keluar daripada tengah halkum. Tengah halkum. Boleh? Baik, yang ketiga. Huruf kha dan juga ghin. Cara nak kenal. Itu cara nak kenal. Baik, contoh ayat. Wa akhrijuhum. Baik, ada huruf kha. Bila ada huruf kha, maknanya dia keluar daripada halkum, iaitu bahagian hujung. Contoh kedua, wastaghfirullah. Baik, ada huruf ghin juga. Ghin adalah huruf hujung halkum. Maka bunyi wastagh itu keluar daripada hujung halkum. Boleh? Baik. Jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Ustaz nak simpulkan. Hari ini kita telah belajar tentang makhraj yang kedua, iaitu halqi, iaitu halkum. Halkum, tengok Ustaz nak simpulkan, Ustaz nak ringkaskan. Halkum terbahagi kepada 3. Pangkal halkum, tengah halkum dan hujung halkum. Pangkal halkum huruf dia hamzah ha. Tengah halkum huruf dia ha ain. Hujung halkum huruf dia ghin kha. Jadi kesemuanya ada 6 huruf. Boleh? Baik, jadi setakat itu sahaja. Nanti Ustaz akan bagi kerja sekolah. Tolong buat. Nanti Ustaz bagi kerja sekolah dekat buku aktiviti. Jadi tanya mak ayah kamu. Nanti Ustaz akan inform dalam WhatsApp group. Nanti mak ayah kamu bagi tahu kamu mana yang kena mana yang kena buat. Boleh? Baik, jadi setakat itu sahaja. Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.